Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Wahab, merupakan seorang kaunselor berdaftar. Kali ini saya ingin kongsikan berkenaan penyakit anxiety disorder. Penyakit anxiety disorder ataupun sekiranya ditranslate iaitu kecelaruan kebimbangan. Baik. Penyakit anxiety disorder ini sama seperti depression disorder, skizofrenia, psikosis, bipolar dan seangkatan dengannya, adalah merupakan satu penyakit psikiatrik yang hanya boleh disahkan oleh pakar psikiatri, doktor psikiatri. Maknanya kaunselor, pegawai psikologi klinikal, doktor biasa, dan cikgu ke coach, NLP semua, yang tu semua tak boleh nak sahkan seseorang tu sama ada sakit penyakit anxiety ataupun tidak. Apa itu penyakit anxiety disorder ni? Baik. Penyakit anxiety disorder ini adalah merupakan penyakit yang menunjukkan simptom-simptom pada fizikal. Dia lebih banyak kepada simptom tanda-tanda fizikal lah. Contohnya rasa berdebar-debar, apa lagi? Berpeluh, lepas tu tangan getar, dan tak boleh sehingga mengganggu kehidupan seharian. Dia lebih kepada kerisauan menyebabkan seseorang itu rasa macam takut, bimbang, risau, yang berlebihan, yang melampau. Dan bukannya sekadar macam takutlah esok nak pergi interview, kan. Dia bukan sekadar takut habis interview tu tak ada dah, tak. Dia adalah ketakutan, kebimbangan, kerisauan yang melampau sehingga menyebabkan, dan dia berlanjutan dan sehingga menyebabkan kehidupan seharian itu terganggu. Contohnya, tak boleh nak tidur malam. Nak tidur tengah malam je, tiba-tiba otak kita ni tu rasa datang pemikiran macam-macam. Datang rasa takut lah, rasa risau, fikir masa depan dan sebagainya. Macam-macam lah. Okay. Otak kita tak boleh nak kawal. Dan ada juga contoh, bukan waktu malam je dia ganggu. Tiba-tiba je waktu seharian ni, tiba-tiba ada rasa takut nak pergi kelas. Bangun pagi takut nak pergi kelas, takut nak pergi kerja, takut nak keluar rumah. Dan ketakutan tu sehingga macam menyebabkan kita ni ada perasaan berdebar, jantung berdebar yang kuat. Lepas tu rasa berpeluh sehingga trigger lah. Sampai satu tahap yang paling dia ada 3 stage. Stage pertama ni sekadar rasa resah gelisah sahaja, rasa risau, kan. Lepas tu stage kedua ni dia sampai tangan ni shaking, bergetar, berpeluh. Dan stage ketiga, yang stage yang teruk lah, sampai dia sesak nafas, tak boleh bernafas, dan waktu tu dia akan fikir macam, alamak aku nak mati dah. Dia fikirkan kematian. Dia panik, dia rasa macam risau, takut sangat. Baik, jom. Jadi saya ada berjumpa dengan, bukanlah berjumpa, maknanya saya ada dia lebih kepada interview lah. Interview seorang pesakit anxiety disorder ni, yang disahkan penyakit anxiety disorder ni. Dia ada post share berkenaan pengalaman beliau, mula-mula macam mana didiagnose penyakit ni dan proses penyembuhan dia. Jadi jom kita sama-sama kita tengok dulu apa perkongsiannya.
perkongsian daripada pesakit anxiety, dan dia sebenarnya bukan sahaja anxiety, dia ada lagi lah MDD dan ADHD kalau tak silap saya. Lepas tu saya ada kontak dengan pesakit ni, dan pesakit ni share dengan saya macam-macam pengalaman beliau, macam mana mula-mula, apa faktor-faktor yang menyumbang kepada beliau mendapat penyakit ini. Beliau ada kongsikan berkenaan yang menarik saya tentang pengalaman beliau lah. Pesakit ada kongsikan di mana beliau merupakan seorang yang feminim, iaitu boleh dikatakan sebagai lelaki yang berpersonaliti lembut. Jadi dalam masyarakat kita kebiasaannya, sekiranya ada kawan-kawan kita yang lembut, kita biasanya suka mengusik, suka pulau, suka kacau, buli dan sebagainya. Dan itu yang berlaku kepada pesakit ini, di mana di bangku sekolah lagi, pesakit ini sudah pun dibuli secara mental dan juga fizikal. Dan itulah yang menyumbang kepada dan pesakit ini pendam lah, biasalah kan, dia pendam. Dan apabila meningkat umur 20-an, awal dewasa, penyakit itu datang, simptom-simptom itu datang, di mana dia rasa takut nak pergi sekolah, nak pergi college. Pengalaman itu datang secara tak sedar kan, pengalaman itu datang di dalam kepalanya, menyebabkan dia ada rasa takut yang melampau. Jadi nasihat saya kepada masyarakat semua, kepada anda semua termasuk saya sendiri, sekiranya kita nampak orang itu berbeza daripada kita, terimalah mereka seadanya. Janganlah dipulau, janganlah diejek secara melampau, janganlah dibuli. Sebab mungkin dalam masa sehari dua, seminggu dua ni kita tak nampak apa kesannya, tetapi kesannya pada masa akan datang sangatlah besar tanpa kita sedar. Mungkin pada kita tak berlaku, tetapi cuba bayangkan sekiranya kita ada anak yang mempunyai personality tersebut. Kalau bukan anak, sekiranya kita ada cucu, anak saudara, kawan-kawan rapat dan sebagainya, semestinya kita marah apabila anak-anak ataupun kenalan kita diperlakukan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan mendapat penyakit-penyakit kesan daripada perlakuan yang kita tak suka itu. Jadi semoga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat semua berkenaan dengan anxiety disorder. Okey. Tambahan, anxiety ini berbeza dengan kemurungan, depression. Berbeza di mana sekiranya kemurungan, depression ini, dia lebih kepada faktor emosi, simptom-simptom emosi, di mana dia akan rasa sedih melampau, berlanjutan, sehingga menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Tetapi untuk anxiety ini, dia lebih kepada menunjukkan tanda-tanda fizikal, shaking, berdebar, rasa berpeluh, tiba-tiba sesak nafas. Itu adalah perbezaannya lah, dia lebih kepada kerisauan. Baik, sekadar itu sahaja perkongsian untuk hari ini berkenaan dengan anxiety disorder. Terima kasih dan kerana mendengar, dan semoga jumpa lagi lah di perkongsian akan datang. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera.